Tuan Haji, kita ada berapa minit lagi ya? Boleh ya? Subhanallah. Kalau macam tu dalam pukul 12 kita berhentilah ya. Sebab Tuan Haji cakap. Kan? Masya Allah. InsyaAllah lah. Tak lama. Lebih kurang dalam 15 minit lagi ya. 15 minit tu kira ayat nak penyedap hati. Mungkin 15 campur 15 kan. Saya cubalah 15 minit. Masya Allah. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Bila kita belek buku ni, kalau ikutkan banyak saya nak baca dan dah ditanda. Tapi kita belek dulu bab 1. Pusing belakang tu bab 1. Masya Allah. Kita nampak di sini pengertian dan jenis-jenis dosa. Nama penulis Ma'wuk Mahmud. Ma'wuk Mahmud penulis dia. Itu profesor, doktor tu. Yang pakar mahir dalam bidang tafsir. Pensyarah Universiti Islam Antarabangsa. Semua penulis ni pensyarah UIA. Saya seorang je tak menyelit. Subhanallah. Okey, kita selak muka surat 2. Subhanallah. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, muka surat yang kedua ada firman Allah surah An-Nisa ayat yang ke-31 surah yang keempat. Ini tengok. Surah An-Nisa surah yang keempat ayat yang ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud Allah, ini firman Allah ya muslimin muslimat. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, kami akan ampunkan kesalahan-kesalahan dosa kecil kamu. Dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia, yakni syurga. Perhatikan, firman Allah ini Allah menyampaikan, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, siapa yang jaga dirinya daripada dosa-dosa besar, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kecil. Automatik dosa kecil akan gugur. Dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia, yakni syurga. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, memang benar kita tidak akan mampu masuk syurga Allah dengan amal soleh, dengan ibadah. Kalaupun kita solat tanpa tidur beribu tahun sekalipun, kita tak akan mampu untuk membayar nikmat mata yang melihat setiap saat ni. Tak akan mampu. Kita hanya mampu masuk ke dalam syurga Allah dengan rahmat Allah. Dan kita tidak tahu manakah amalan yang mendatangkan rahmat Allah. Memang benar masuk syurga itu dengan rahmat Allah. Tetapi untuk syarat mendapat rahmat Allah, mesti dengan amal soleh. Sebab itu Nabi sebut, orang mukmin, orang beriman itu tidak akan meremehkan apa jua perbuatan baik, walaupun sekadar berwajah manis, senyum. Dan tolong jangan pilih-pilih orang untuk senyum. Masya Allah. Dan senyuman yang paling banyak pahala seorang isteri adalah pada suaminya. Senyum manja. Balik ni senyum sampai tidur. Mungkin suami pun pelik, awak dah buang terbiat ke ni? Masya Allah. Senyum pada orang yang halal. Orang yang bila kita buat pahala berganda-ganda, iaitu pada ahli keluarga. Senyum pada anak, senyum pada cucu. Sebab ramai orang jaga air muka dengan orang luar. Dengan suami kat sebelah, sepanjang suami bawa kereta tu, dia main handset je. Tak tahu dah sampai. Cepatlah bang, dah sampai ya. Suami kat sebelah bengkak. Langsung tak ada borak, langsung tak ada urut-urut penat ke apa. Sibuk dengan handphone. Suami saya memang tegur. Kalau saya duduk leka sangat. Kalau saya duduk sebelah kan, saya kena minta izin. Bang, minta izin lah, tengok telefon jap ya, ada benda nak balas. Ada nak buat posting ni, boleh ya? Subhanallah. Kita tak tahu kok dia terasa kan, rasa terabai. Ramai mana ya suami isteri duduk dalam satu bilik tapi berjauh hati. Masing-masing borak dengan orang lain. Duduk sebelah tapi borak dengan orang lain. Bagi emoji macam-macam. Emoji low, emoji mata sepet, senyum mata sepet, senyum mulut tenganga. Orang sebelah muka ketat je. Bang nak minum? Yalah.
Makan bang, yalah. Macam tu kan. Tapi dengan kawan-kawan dekat kedai makan ni bukan suami kat sini lah. Kan Zimbabwe kan. Masya Allah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. InsyaAllah kita nak masuk malam ni setakat jenis-jenis dosa. Yang ni bila saya baca ni susunan Dr. McWo ni, Profesor McWo ni, saya sendiri ni alhamdulillah, sebab bagi tajuk ni saya paksa diri saya untuk baca kitab ni, buku ni. Akhirnya saya yang jahil ini juga dapat ilmu kerana saya terpaksa berkongsi. Dan cuba kita tengok pada muka surat yang kelima. Saya rasa ramai juga yang tidak tahu dan tidak terdedah dengan perkara ini. Masya Allah. Okey, muka surat yang kelima, muslimin sekalian, pada tajuk jenis-jenis dosa. Jumpa tak jenis-jenis dosa? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Imam Al-Ghazali membahagikan dosa kepada 3 bahagian. Bahagian pertama mempunyai 4 bahagian. Okey. Imam Al-Ghazali, kita tahu ini adalah hujjatul Islam. Maksudnya kedudukannya tinggi, tinggi daripada alim ulama lagi. Kan boleh mengeluarkan fatwa, boleh mengeluarkan menuliskan kitab-kitab yang menjadi rujukan seluruh umat Islam di dunia. Masya Allah. Imam Al-Ghazali menyebutkan dosa terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama terbahagi kepada 4 bahagian. Subhanallah. Ni ramai ni kan yang datang tanpa bawa buku, tanpa bawa pen ni kan. Harap-harap ingatlah ya. Tapi kalau tak ingat pun semua bahagian ni, dapat satu pun jadi. Subhanallah. Okey, bahagian yang pertama, pembagian dosa ini bersifat kerohanian, dosa hati. Melibatkan kerohanian, dosa hati muslimin muslimat. Melibatkan kerohanian ataupun perasaan yang berada dalam jiwa. Yang pertama Imam Al-Ghazali sebut dosa rububiyah. Dosa rububiyah. Kita tahu maksud rububiyah asal perkataan daripada Rabb. Maksud di sini ialah dosa yang dilakukan oleh manusia dengan mengambil sifat ilahiyah, sifat Allah, sifat ketuhanan yang wajib pada Allah, seperti rasa bangga, riya, rasa mulia, ujub, dan rasa berkuasa seakan-akan mempertuhankan diri sendiri. Orang yang riya, dia melakukan ibadah dengan menyekutukan Allah dengan dirinya. Orang yang takabur, orang yang sombong juga, sedangkan sombong ini adalah selendangnya Allah, tidak layak langsung dimiliki oleh manusia. Manusia boleh jadi sombong kerana ilmu, boleh jadi sombong kerana kaya, boleh jadi sombong kerana kuasa, boleh jadi sombong kerana rupa. Ini disebut dalam kitab tasawuf, 4 sumber manusia menjadi sombong. Dan semua itu dilihat suatu kelebihan. Bila cantik, bila handsome, bila segak, bila kaya, bila masyhur, bila mulia. Dan dilihat itu satu kemuliaan ataupun kelebihan. Tetapi bersama dengan itu, teruji sifat sombong dan Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang ada walaupun sebesar biji zarah kesombongan. Na'udzubillah min zalik. Ramai mana manusia suami jadi sombong dengan isteri, lekehkan isteri. Ramai mana isteri yang sombong dengan suami sebab ada kelebihan tertentu padanya. Ramai mana orang yang sombong dengan anak, sombong dengan anak. Kita tahu ada silap kita, tapi kita ego, kita sombong. Semua salah anak belaka. Semua salah anak, tak ada salah kita. Na'udzubillahi min zalik. Allahu akbar. Okey, disebutkan yang pertama dosa rububiyah. Manusia mengambil sifat ketuhanan dan menjadikan sifat itu pada dirinya. Na'udzubillahi min zalik. Yang kedua, dosa syaitaniyah. Yang kedua, dosa syaitaniyah. Kita pun tak biasa dengar kan? Rupanya ini ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Iaitu dosa yang dilakukan oleh manusia dengan mengambil sifat syaitan, iaitu sifat-sifat yang buruk.
Antara perbuatan tersebut adalah menghasut, membisik bagi melakukan maksiat dan kemungkaran, khianat, bermuka-muka serta mengajak berbuat bid'ah dan kesesatan adalah termasuk dalam pembahagian ini. Kalau kita tengok hari ini, Facebook ke, IG ke, TikTok ke apa, ada orang menyebarkan kebaikan. Tetapi ramai yang menyebarkan keburukan. Mereka ini mempunyai dosa syaitaniyah. Syaitan dah boleh letak jawatan. Syaitan dah boleh pencen. Kerana manusia memiliki dosa syaitaniyah. Manusia yang mengajak kepada perbuatan maksiat. Yang membuat maksiat secara terbuka, lalu ramai yang like, yang follow, yang puji sekian-sekian. Buat TikTok joget itu ini, suami berjoget sama, suami ini dayus. Suami ini dayus. Bukan dia nak larang isteri dia berjoget dengan nampak tubuh badan, dia sama juga tukar rakam. Ini sebenarnya dalam buku ini ada sebut tentang dosa lelaki akhir zaman. Dan itu antara dosa yang paling banyak, yang paling besar, iaitu dosa lelaki yang dayus. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW, tapi dalam kitab ini tidak ada. Masya Allah, Allahu Akbar. Merujuk kepada hadis sahih riwayat Ahmad. Nabi SAW bersabda, "Thalathatun qad harramallahu alaihimul jannah, mudminul khamri, wal'aqu, wadduyus, alladhi yuqirru fi ahlihi al-khabas." Nabi bersabda, 3 golongan yang telah diharamkan Allah untuk masuk syurga. Haram baginya syurga Allah. Yang pertama, penagih arak. Yang kedua, penderhaka ibu bapa. Yang ketiga, orang yang dayus, iaitu orang yang membiarkan kejahatan dilakukan, maksiat yang dilakukan oleh ahli keluarganya. Allahu Akbar, diharamkan syurga. Sabda Nabi seterusnya, "Salasatun la yanzurullah azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah, al-'aqu liwalidayhi wal mutarjalah wad dayus." Yang bermaksud 3 golongan yang Allah tidak akan pandang di mahsyar kelak. Sahkan nak masuk syurga, Allah enggan memandang 3 golongan ini. Yang pertama, iaitu penderhaka kepada ibu bapa. Yang kedua, perempuan yang menyerupai lelaki ataupun lelaki yang menyerupai perempuan tidak dipandang oleh Allah. Yang ketiga, iaitu lelaki yang dayus. Dan secara umumnya alim ulama menafsirkan siapakah lelaki yang dayus, iaitu lelaki yang membiarkan ahli keluarganya, isteri, anak lelaki ke perempuan, adik-beradik perempuannya, mak ayah dia, maksudnya yang berkait dengan dirinya, membiarkan mereka melakukan dosa dan maksiat. Dekat dunia, elok je jalan, segak, hidup senang, kaya raya, makan kenyang, tidur lena, angan-angan panjang. Sebab segala yang disebutkan ini akan diperlihatkan di mahsyar kelak. Kecuali seorang lelaki yang telah berusaha menasihati isterinya, anaknya, hatinya pun tidak reda melihat perbuatan ahli keluarganya yang bermaksiat, maka ia tidak dikatakan lelaki yang dayus. Allahu Akbar. Itu disebutkan sebagai dosa-dosa lelaki akhir zaman. Dalam kalau kita baca kitab ini, ada bahagian tajuk wanita dambaan neraka. Bunyi pun takut. Sebab itu buku ni saya harap malam ni tengok habislah, bukan banyak cetakan UIA ni. Nanti ada muka surat, ada bab wanita dambaan neraka. Disebutkan ciri-ciri dan sebagainya. Dan yang pertama yang dibawakan adalah hadis Nabi yang sahih itu, wanita yang berpakaian tapi telanjang tu. Nauzubillah min zalik. Okey. Jadi berhati-hati, hari ini ramai orang melakukan dosa syaitaniyah. Syaitan tak perlu buat kerja keras sebab manusia dah mewakilinya. Yang ketiga, dosa bahimiyah. Ini Imam Ghazali sebut ni, dosa bahimiyah. Dosa yang dilakukan oleh manusia yang menyerupai syahwat yang tinggi sehingga melakukan dosa yang menyerupai sifat kebidatangan, iaitu sifat rakus. Bahimiyah ni, bahim ni binatang. Jadi mempunyai dosa kebinatangan. Mempunyai sifat rakus, tamak, haloba dan nafsu syahwat yang tinggi sehingga melakukan zina dan hubungan sejenis
mencuri serta memakan harta anak yatim, harta riba, rasuah dan sebagainya. Ini adalah dosa bahimiyah, mempunyai sifat kebinatangan. Kemudian dosa yang keempat disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, iaitu dosa sabu'iyah, iaitu dosa yang dilakukan oleh manusia yang menyerupai sifat binatang buas, seperti cepat marah, selalu dengki pada orang lain, bercakap dengan perkataan yang keji, terlalu boros dalam menguruskan harta benda. Itu contoh. Muslimin muslimat, bila sebut pasal marah, di dalam satu hadis Nabi SAW menggambarkan 4 kategori orang yang marah. Mari kita tengok kita kategori mana. Ada orang yang cepat marah, cepat sejuk. Ada orang yang lambat marah, tapi bila dia marah, lambat sejuk. Lama marah dia. Ada orang cepat marah, cepat sejuk. Ada yang kedua, lambat marah, susah marah. Tapi kalau dia dah marah, lama nak sejuk. Yang ketiga, lambat marah, cepat sejuk. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan yang keempat, cepat marah, lambat sejuk. Kita dah confuse, macam sama je Ustazah. Lain, yang paling buruk yang keempat tu. Dahlah cepat marah, nak sejuk lama. Sikit-sikit marah, nak sejuk tu makan masa berhari-hari. Yang paling terbaik adalah yang ketiga. Dia susah nak marah. Kalau dia marah pun cepat sejuk. Subhanallah. Agak-agak kita yang mana? Cepat ngaku. Subhanallah. Sebab apa? Mustahil orang tak ada marah. Kalau dia kata, saya tak pernah marah, seumur hidup tak pernah marah, itu malaikat tu. Pelik tu, tak pernah marah tu. Memang mustahil. Bahkan itu bukan manusia. Kerana marah itu adalah fitrah yang Allah ciptakan kepada manusia. Bahkan ada satu keadaan, beberapa keadaan kalau tak marah berdosa, wajib marah. Bila Islam dihina, bila Nabi Muhammad dihina, tak marah berdosa. Tapi dengan ikut syariat lah. Bukan dengan maki hamun dan sebagainya, tetapi dengan mengambil tindakan yang wajar. Okey, insyaAllah Imam, kita akan landing ni. Okey, macam flight kan, dia akan kata, okey bersedia, buka tingkap, kita nak mendarat. Macam tu lah. Jadi belum mendarat lagi, dah dekat ya. Masya Allah. Kita tengok bahagian kedua. Bahagian yang kedua adalah dosa. Bahagian yang kedua, tadi bahagian yang pertama terbagi kepada 4 tadi tu. Dosa rububiyah, dosa syaitaniyah, dosa bahimiyah, dosa sabu'iyah. Kemudian bahagian yang kedua, dibahagikan dosa dengan manusia, kemudian dosa dengan Allah. Itu secara umum ya. Subhanallah. Seterusnya kita lihat bahagian dosa yang ketiga mengikut Imam Al-Ghazali. Masya Allah. Adalah mengenai dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar ialah perkara yang akan dikenakan had, dikenakan hukum hudud dan diberikan ancaman oleh Allah dengan neraka. Semua itu dosa yang besar. Kalau kita tengok muka surat yang ke-8, hadis riwayat Bukhari, hadis yang sahih. Okey, sama-sama ya baca hadis ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtanibus sab'a. Semua dah tak larat ya. Penat ya. Masya Allah. Al-mubiqat. Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna? Qala asyirku billah, wa sihru, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq, wa akalur riba, wa aklu malil yatim, wa tawalli yaumal zahfi, wa qadhful muhsanati al mu'minati al ghafilati. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, antara dosa-dosa besar yang membinasakan. Para sahabat bertanya, Nabi kata jauhilah 7 dosa yang membinasakan.
Para sahabat lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Syirik terhadap Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, makan harta anak yatim, lari daripada perang, menuduh wanita yang baik, melakukan zina." Allahu Akbar. Dalam hadis yang di sebelah, muka surat yang ke-9, Nabi SAW bersabda, "Maukah kamu aku beritahukan tentang dosa-dosa yang paling besar?" Nabi ulang 3 kali. Lalu mereka berkata, "Ya, wahai Rasulullah." Dia berkata, Nabi pun bersabda, yang pertama menyekutukan Allah, yang kedua derhaka kepada 2 orang tua. Kemudian beliau duduk sambil bersandar lalu bersabda, "Dan sumpah yang palsu." Dan baginda asyik ulang sampai saya berkata, andai saja Nabi berhenti. Maksudnya Nabi dia ulang-ulang 3 dosa yang membinasakan ini. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok kepada pembahagian-pembahagian dosa ni. Kita ingat yang pertama, ada dosa rububiyah, ada dosa syaitaniyah, ada dosa bahimiyah, ada dosa sabu'iyah. Kemudian kita tengok seterusnya bahagian yang kedua, kita kena perhatikan ada dosa sesama manusia, ada dosa dengan Allah. Dan untuk dosa dengan Allah ini, Masya Allah, saya nak tanya muslimin muslimat, boleh tak saya nak bangun pula ya? Sebab nak landing saya bangun ya. Sebab dah rasa pinggang tu kan macam dah sakit dah. Ustaz boleh tak? Ini dah boleh. Muslimin muslimat, agak-agaklah antara dosa dengan Allah dengan dosa dengan manusia, mana yang mudah nak settle? Mana rasa lagi mudah nak selesai lah? Dosa dengan manusia ke dosa dengan Allah? Dosa dengan Allah itu lebih mudah. Masya Allah, Allahu Akbar. Tetapi manusia lebih banyak memberi tumpuan memohon ampun dosa dengan Allah. Itu bagus. Banyak istighfar, banyak baca Quran, banyak mohon ampun. Betul kan? Sedangkan ramai manusia yang akan tersekat di mahsyar kelak kerana dosa dengan manusia. Kenapa dosa dengan manusia susah nak settle? Kita ada rasa sombong, kita ada rasa ego, kita rasa kita je yang betul. Suami susah nak minta maaf dengan isteri, isteri susah nak minta maaf dengan suami. Biasa orang perempuan mudah, sikit-sikit minta maaf, sikit-sikit minta maaf. Tetapi kerana terlalu mudah, dia mempermainkan perkataan maaf. Asyik ulang je kesalahan yang sama. Masya Allah. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kalau kita baca hadis Nabi ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa dan memohon kepadaku, maka aku akan ampunkan engkau. Aku tidak peduli berapapun banyak dan besarnya dosamu. Wahai anak Adam, sekiranya dosa-dosamu sebanyak awan di langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, nescaya aku ampunkan engkau. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan aku sedikit pun, maka aku temui engkau dengan sepenuh itu pula keampunan." Allahu Akbar. Nak kata luasnya pengampunan Allah. Allah Maha Pengampun. Tetapi manusia tidak kuat, tidak seluasnya memberi maaf kepada manusia. Kita kalau dengan Allah minta maaf, sangat mudah Allah untuk ampunkan. Tetapi manusia kadang-kadang berkira untuk memaafkan kita ya. Lagi-lagi kalau kesilapan kita sangat besar. Kadang-kadang manusia sebut, "Ustazah, saya bukan tak nak maaf, tapi apa yang dia buat sangat menyakitkan hati." Kalau sikit sangat, kalau sangat, itu sangat banyaklah tu. Masya Allah. Bukan mudah, sebab itu kita kena betul-betul berhati-hati. Dan sifat orang mukmin adalah dia akan bersegera meminta maaf apabila dia melakukan kesilapan. Orang yang paling tenang dalam hidup, ciri-cirinya ialah suka meminta maaf dan suka beri maaf. Dan ini disebut dalam surah Ar-Ra'd,
ayat 22 hingga ayat 24 tu, yang mana Allah berfirman 4 ciri-ciri manusia yang akan masuk syurga sekeluarga. Kalau buka Al-Quran ni, cari surah Ar-Ra'd ayat 22 hingga ayat 24, kita akan jumpa. Allah sebut 4 ciri-ciri mereka yang akan dikumpulkan dengan pasangannya, dengan cucu cicitnya, dengan nenek moyangnya di dalam syurga. Nabi sebut, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang pertama, mereka yang sabar demi mendapat redha Allah. Semata-mata nak redha Allah. Ada orang sabar, tapi sabar kerana manusia, mengharap dapat balasan manusia. Akhirnya dia kecewa. Ustazah, 10 tahun saya sabar, suami tetap tak berubah. Dia kecewa sebab dia sabar kerana harap suami berubah. Bukan kata tak boleh, tetapi kita naik up lagi. Walaupun suami tetap tak berubah, isteri tetap buat perangai, tetap tak keluar daripada miskin walaupun usaha, tetap memilih sabar. Tidak letak syarat. Tidak letak syarat. Ada orang kata sabar ada batasan. Hakikat sebenarnya sabar tidak ada batasan. Manusia yang membataskan. Ujian Allah sebenarnya tidak sebesar yang kita rasa. Tetapi kerana iman kita terlalu kecil, kita rasa ujian Allah itu terlalu berat. Lautan itu, badai itu bukanlah terlalu kuat, tetapi kerana perahu kita terlalu kecil. Sebab itu kena besarkan iman. Sebab janji la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Subhanallah, muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Allahu Akbar. Saya sebut pasal apa tadi ya? Ciri-ciri? Orang masuk syurga sekeluarga. Ciri-ciri masuk syurga sekeluarga. Yang pertama, sabar semata-mata mengharap redha Allah. Ciri yang kedua, mereka yang membalas perbuatan jahat dengan kebaikan. Dia tak syarat pun orang minta maaf, dia maafkan. Kalau dia minta maaf, saya maafkan. Masalahnya dia ego, buat salah tak nak minta maaf. Ramai mana ibu bapa tak nak maafkan anak. Ustazah, kalau anak tu balik minta maaf, saya maafkan. Masalah sombong. Saya kata makcik, lagi susah anak tu nak dapat hidayah. Sebab soalannya pintu rahmat dia tertutup sebab makcik tak redha dengan dia. Makcik redha dengan ujian Allah, anak menyakitkan hati. Sebab itu Allah beri hidayah, makcik dapat balik anak. Sebab dia letak syarat. Anak ni minta maaf, barulah dia nak maafkan dan nak redha. Sampai sudah, adakah saya tanya makcik sanggup tak? Makcik bahagia tak esok makcik di syurga? Tapi anak sedang dibakar api neraka. Agak-agak makcik rasa bahagia ke di syurga? Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi, balas kejahatan dengan kebaikan. Sebab itu luar biasa. Orang buat baik, balas baik itu fitrah, normal. Orang buat jahat, kita balas baik itu adalah iman dan ketakwaan. Allahu Akbar. Orang buat baik, kita balas jahat itu zalim. Orang buat jahat, kita balas jahat itu dendam. Masya Allah. Orang buat jahat, kita balas jahat dendam. Orang buat baik, kita balas baik itu normal, itu fitrah. Orang buat jahat, kita balas baik. Allahu Akbar, itu adalah sifat ahli syurga. Ciri yang ketiga dalam surah Ar-Ra'd ini disebutkan oleh firman Allah. Allah berfirman, ciri ketiga, mereka yang tetap teguh, tak silap saya, boleh tengok tak? Mendirikan solat. Mendirikan solat, itu salah satu ciri. Mungkin yang pertama ya Ustaz? Yang kedua, mendirikan solat. Yang pertama sabar, yang kedua mendirikan solat. Yang ketiga, membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan yang keempat, mereka yang melakukan sedekah infak secara terangan ataupun sembunyi. Kedua pun boleh. Sedekah secara terbuka boleh, penting jaga niat. Sedekah secara terima. Orang yang ada 4 ciri ini, Allah kumpulkan di syurga. Sehingga kan bila semua mereka ini masuk, salamun alaikum bima sabartum, akan disambut dengan salam yang sangat istimewa. Subhanallah, muslimin muslimat, sebagai kesimpulan pada perbincangan bab dosa-dosa ni, semua tengah susah hati rasa berdosa ni kan. Sana sini rancak-rancak berdosa kan. Kita tutup dengan perbuatan-perbuatan mudah harian, tetapi membawa pahala yang begitu besar. Saya akan bacakan laju-laju, jangan bimbang, 5 minit siap insya-Allah. Iaitu amalan yang mengiringi solat. Yang pertama, azan. Lepas ni saya tak pastilah, mungkin akan azan juga ya Bilal. Terus solat dia, tak apa.
tolong jaga akhlak dan adab ketika muazzin. Dan nak sebut ijma' ataupun sebahagian besar ulama menyebutkan kedudukan muazzin, jangan kecil hati imam jangan kecil hati. Disebabkan banyaknya hadis-hadis Nabi yang menyatakan kelebihan muazzin Bilal ni, lalu para alim ulama membincangkan dalam jatah mufti wilayah, ada membincangkan, membahaskan, sebab ulama terdahulu dah bahas mana lebih mulia kedudukan imam ataupun kedudukan Bilal muazzin. Akhirnya sebahagian besar ulama merujuk kepada hadis-hadis Nabi yang lebih mulia kedudukan muazzin, kedudukan Bilal. Di mahsyar kelak, hadis Nabi, Bilal ni muazzin ini akan berada di hadapan. Dia seperti kepala unta. Bukan sebab buruk, tetapi kerana dia akan berada di tempat yang tinggi dan memimpin orang. Dalam buku ni cerita kelebihan muazzin ni, yang mana muazzin ini sejauh suara dia didengari, sejauh itulah dia diampunkan dosa sampai mana manusia yang mendengar tu. Dan banyak lagi kelebihan. Sebab itu kalau ada anak cucu kita, cita-cita apa? Nak jadi Bilal. Kenapa Bilal? Jadilah imam. Kan? Masya Allah. Kenapa Bilal je? Kadang-kadang, minta maaf ya, Bilal tu dianggap satu jawatan yang rendah. Sedangkan kedudukan bukan nak merendahkan imam. Imam ada kelebihannya, tetapi dari sudut satu sudut Bilal ada kemuliaannya. Namun Bilal ini peranannya, Masya Allah. Okey, kita sekarang kan bila kita azan, speaker tu akan dengar lah. Sebab di zaman Rasulullah, Bilal ni kalau kita baca sejarah, Bilal akan naik ke menara tinggi. Subhanallah. Sebab itu ada cerita kan, memang akan naik tempat tinggi untuk azan. Jadi bila speaker masjid diletak tinggi, walaupun orang duduk, ada yang bukan Islam duduk dekat dengan masjid, dia tak akan bingit tau. Suara azan tu dia akan bergema, dia akan menaikkan, maksudnya terasa tu. Dan Bilal ini kena jaga adab dan akhlak. Bukan datang kelang kabut lepas tu tiba-tiba azan. Sebelum on the way datang tu, sebab kita tahu on the way menuju masjid akan digugurkan dosa, dinaikkan darjat, diberikan pahala sedekah. Itu hadis Nabi ya. Bilal ni nak pergi istighfar, mohon dengan Allah, ada doa, suara yang menggetarkan jiwa. Bilal ni kena beramal dengan doa Nabi ni, yang mana diberikan suara yang bila dia keluar, bergetar jiwa orang mendengar. Bilal yang begini, bila dia laungkan azan, subhanallah, orang dapat hidayah daripada suara ni. Orang bangkit, terasa sampai ke jiwa. Subhanallah. Sebab itu, Masya Allah, dalam hal ini, saya percaya Masjid Bukhari juga mengambil berat tentang kedudukan Bilal. Sebab banyak bagi perhatian kepada imam. Suara sedap, iman syarat, begini-begini. Allahu Akbar. Minta maaf ya. Yang saya nak sebutkan adalah hadis Nabi yang sahih. Dan dikatakan alim ulama, ini di antara hadis yang paling kuat, yang paling sahih, menceritakan ataupun memberikan kedudukan ataupun menjamin sesiapa untuk dapat syafaat Nabi. Nabi SAW bersabda, barang siapa setelah azan lalu dia membaca doa selepas azan tu, Allahumma rabba hazihi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah, sampai akhir tu kan. Nabi kata berhak ataupun layak ataupun dijamin baginya syafaatku. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Sebab itu kalau azan, tolonglah berhenti sekejap, jawab azan tu kan. Kalau tak jawab pun azan tu, jangan tinggal doa selepas azan untuk menjadi syarat dapat pertolongan Nabi. Lepas azan kita ambil wuduk. Nabi SAW bersabda, ini pun juga hadis yang sahih, barang siapa yang mengambil wuduk lalu membaca doa wuduk. Apa dia doa wuduk? Macam mana doa wuduk? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau hadis Nabi setakat itu pun dah tamam, dah sempurna dah tu. Tapi dalam riwayat lain menambah, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadika salihin. Nabi kata barang siapa yang berwuduk lalu membaca doa wuduk ini, akan dibuka baginya 8 pintu syurga.
88 pintu syurga dibuka baginya. Sebab itu kita tengok pada hari ni kita susah nak istiqamah. Ada orang kata mudahnya masuk syurga. Tidak. Percayalah kalau kita buat bancian ni, mungkin hanya 5% saja yang istiqamah dengan doa selepas wudu. Lepas ni jangan tinggal. Dan yang terakhir, jangan tinggal doa iftitah. Jangan tinggal doa iftitah. Itu saya sebut. Beberapa amalan harian yang kita boleh buat setiap hari, disebabkan dosa kita yang begitu banyak yang kita bincangkan tadi, mudah-mudahan dengan 3 amalan ini selamat kita daripada api neraka, masuk kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu Nabi SAW salat, kemudian ada makmum di belakang. Kemudian ada makmum yang membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira. Allah yang maha besar sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsira. Maha suci Allah. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Setakat tu. Tapi ada riwayat lain sambung lagi kan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati pun boleh nak tambah. Tapi siapa yang nak cepat dan tak salah pun memilih bacaan setakat itu dah tamam, dah sempurna. Ini berdasarkan hadis Nabi ya. Setakat itu. Tapi kalau tambah, subhanallah. Sebab itu firman Allah, inna salati, itu firman Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya, sampai akhir itu firman Allah. Nabi lepas salat Nabi tanya, siapakah di belakangku tadi membacakan Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah pada waktu pagi sampai ke petang tu kan. Maksud dia tu. Lalu seorang sahabat Nabi menjawab, aku ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW bersabda, ketika kamu membacanya, pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terbuka pintu langit. Sahih, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Pintu langit terbuka membawa maksud apa? As-salah dari sudut bahasa, dari sudut lughah, membawa maksud ad-doa. Solat kita daripada start Allahu Akbar sampai bagi salam, semua doa. Rabbi ufilli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wajburni, tutuplah aibku, warfa'ni, tinggikanlah darjatku, warzuqni, berilah rizki kepadaku, wa'afini, wa'ufili, wa'afini, wa'fu'ani, ya Allah beri kesihatan, afiah, wa'fu'ani, ampunilah, maafkanlah aku, ampunilah aku, minta maaf kalau ada tertinggal. Bacaan atahiyat, Al-Fatihah itu Nabi SAW bersabda, apa itu adalah ruqyah. Setiap daripada bacaan dalam solat adalah doa. Siapa yang mula dengan doa iftitah, yang ramai orang ambil mudah. Dan sejak daripada itu sahabat Nabi kata, sejak daripada itu kami tidak pernah meninggalkan doa iftitah dalam solat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan sedikit sebanyak perkongsian ilmu, bukan niat untuk mengajar, tetapi apa yang dikongsikan itu adalah untuk diri sendiri, untuk peringatan. Sebab untuk masuk syurga ini bukan berjuang untuk diri sendiri. Kita perlu memperjuangkan syurga untuk seramai mungkin. Semua kita nak seramai mungkin bersama dengan Rasulullah di syurga. Menyambung perjuangan Rasulullah, hajat, impian, cita-cita terbesar Rasulullah, seramai mungkin umatnya selamat daripada api neraka, seramai mungkin berkumpul di syurga Allah. Maka kitalah lidah yang menyambung perjuangan baginda Nabi SAW. Saya mohon maaf salah dan silap. Sudah tentu ada banyak salah dan silap. Terima kasih banyak-banyak kepada jemaah semua, kepada pengurusan Masjid Al-Bukhari. Kita mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus bighairi hisab, bighairi azab, wa la taj'alna min ahli nar. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli syurga firdaus-Mu ya Allah. Buat ibu bapa kami, buat para alim ulama, buat para syuhada, buat para pemimpin yang beriman ya Allah, buat para sahabat, buat para muslimin dan muslimat seluruhnya ya Allah, zuriat keturunan kami, pasangan kami semuanya ya Allah. Syurga firdaus-Mu tanpa dihisab, tanpa diazab. Wala taj'alna min ahli nar ya Allah, janganlah campakkan kami di dalam api neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المحشر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم سبحان الله الله أكبر. Okey, Masya Allah, live dah tutup ya, boleh tutup.